Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru hari. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik ala hadratil habibil mustafa wa ala azwajihi wa alihi wa ashabihi ajma'in. Fa inna asdaqal kalam kalamullah wa khairu hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'ah dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, tidak beriman seseorang kamu selagi mana kamu tidak mencintai diriku melebihi daripada mencintai kedua ibu bapa kamu, anak-anak kamu dan juga seluruh manusia yang lain. Alhamdulillah, malam ni kuliah maulud IG boleh tinggal dulu skip dulu kitab Tauhid Asma ataupun Tauhid nama-nama Allah yang kita baca semua. Giliran kita ambil sempena dengan bulan Rabiul Awal, yang mana malam ni malam yang ke 24 Rabiul Awal. Kita cuba mengenali Rasulullah SAW. Yang pertama, kalau dan secara fizikal Rasulullah, batang tubuh Rasulullah, supaya mari cinta kasih kita kepada Allah. Cerita lahir mana, anak siapa, tu sama-sama dah. Dan kita tengok batang tubuh Rasulullah bagaimana, insya-Allah. Yang pertama, dak siap lagi buka puasa balik ke dak mai bagi dah balik. Mai gari dia. Saat ni mangak tengok ramai ni. Lepas tu hilang separuh. Muslimin muslimat rahimakumullah. Hadis juga daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam kitab Sahih Bukhari, kitab Al-Manaqib, hadis nombor 3284, dan juga kitab Al-Libas, hadis 5449. Yaqulu, Anas bin Malik kabar kepada kita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu laisa bil tawilil ba'in. Rasulullah tu bukan tinggi renjong. Oh, bahasa kamu kita, tinggi renjong, tinggi melangu. Seumpama manusia paling tinggi di dunia sekarang. Kita tengok dia nak masuk pintu surga kita ni kena bokok tinggi, tapi utuh tinggi je, tinggi uyung maknanya. Rasulullah tak begitu, tinggi comel, tinggi cukup, maka siku tu tubuh Rasulullah. Wala bil qasir, dan bukan pendek, bukan rendah. Wala bil abyad al ahmaq, dan bukan putih melepok, putih sungguh, putih bala. Wala bil adam, dan bukan merah nyala. Sebab sebahagian daripada orang putih ni ataupun orang Arab, dia merah. Seumpama bila kena jemuh matahari, dia jadi serupa udang kena bakar, merah nyala gitu. Jadi Rasulullah ni bukan putih melepak, bukan merah nyala. Maksudnya Rasulullah ni putih merah. Kita orang Melayu putih sawo matang, hamba hitam merah.
Bukan putih merah, hitam merah. Tambah-tambah kalau kena bakar, duk main laut semua. 3 bulan baru putih. Sekali jemur laut, patah pula 3 bulan baru putih. Orang Arab ni, hak putih merah ni, bila jemur dia macam udang kena bakar, 3-4 hari, balik putih mula, comel mula. Ni Nabi. Mana batang tubuh Nabi tu comel tak? Dengan tinggi rendahnya makan siku dengan tubuh dia, dengan warna kulit pun putih merah, comel bawah. Orang Arab ni memang comel. Khususnya orang Arab Quraisy, keturunan Nabi. Dan Nabi hak paling comel. Tuan-tuan kita tengok di Saudi tu, tak putih kan orang Saudi, orang Mekah, orang Mekah Madinah. Dia ada kita sikit. Tu bangsa ataupun suku Saud. Hak jadi raja hari ni. Hak jadi raja hari ni. Sebenarnya Hijaz itu, bumi Mekah nama Hijaz dulu. Lepas tu diperintah oleh orang lain, tapi digulingkan oleh apa nama ni Inggeris dan ditabarkan Saud sebagai raja. Sampai sekarang Salman pun keturunan Saud. Dia Salman, Raja Salman hari ni. Dan baru ni pun gempar seluruh dunia. Kita duk sambut Maulud, dia buat konsert di Saudi. Dia ada konsert terbesar di Saudi. Ada konsert dah di Saudi sekarang, di Mekah. Tak masuk tanah haram lagi. Baik, tu Nabi. Wala bil ja'dul qatat. Dan Nabi ni rambut dia tidak terlalu kerinting, sebab di kalangan orang, khususnya orang Arab Mesir ataupun orang Arab Afrika, rambut keriting. Keriting Afrika macam ke keriting bulu kambing biri tu. Mana uduh. Sebab tu orang Afrika, khususnya orang Mesir, dia tak ada rambut panjang. Dia rambut pendek belakang. Bila rambut panjang uduh, khete. Kecuali dia pergi betul rambut. Nabi bukan khete gitu tak. Tapi kalau bahasa kampung kita panggil apa? Ikal mayang. Tak? Rambut khete, rambut keriting comel. Wala bil basar. Dan rambut Nabi bukan lurus straight seperti kita tak. Dia keriting comel rambut Nabi. Allahu Akbar. Ni Nabi. Batang tubuh comel, warna kulit comel, rambut pun comel bawah. Dan hadis yang lain, sehingga umur 63 saat kewafatan Nabi pun lebih kurang 20 orang sahaja yang berwarna putih, antara rambut, bulu kening, misai, janggut. Rasulullah sekitar lebih kurang 20 orang sahaja yang uban. Orang lain hitam, masih hitam lagi. Siapa ke wafat? Itu Nabi. Hamba sendiri pun baru 50 lebih dah. Bulu kening pun banyak orang putih pada hitam. Nabi 63, 20 orang sekitar, tak siapa pun kata ulama, 20 orang. Sekitar 20 orang. Rambut, bulu kening, janggut, misai, hok uban. Nak ayat apa tuan-tuan? Nabi ni sihat. Siapa 63 tahun pun dah uban rambut. Oh, hebat Nabi. Sebab tu Nabi ni sangat-sangat layak jadi ketua kita dan ketua seluruh manusia. Ni Nabi. Sebab dia memang padan, layak. Jadi kalau orang tolak ke Nabi ni sebagai ketua, sebagai pemimpin, orang tu orang sombong ataupun jahil. Mari hak rumah tu cerita hak Nabi malam ni. Tak puasa nak mari lagi. Kena cerita hak Mamat Khalid. Hak baru meninggal pun. Produser filem. Ni cerita hak Nabi malam ni. Mari. Ke habis. Hari ni hari Ahad dah kerja dah. Bila buka sepadan negeri, boleh getah negeri ni, suruh orang surau masjid. Terutama jemaah satu. Nyepakat habis penuh. Pulau Kapah, Pulau Redang, Pulau Bidung, penuh. Full book. Kenyai, sombak orang. Port Dickson tengok, Port Dickson. Jalan nak pergi patah Port Dickson, Negeri Sembilan. Sombak, jeng. Berhari sungguh main.
Suruh orang masjid surau. Kalau ustaz-ustaz kuliah dia memang perasan. Hilang orang. Nampak suruh. Gimai lama 2 tahun kena kurung. Allahu akbar tuan-tuan. Oh puas dah mai tu, mari surah. Cerita Nabi. Muslimin-muslimat rahmatullah. Tu Nabi. Di antaranya lagi Anil Barra bin Azib radhiyallahu anhu, seorang sahabat, yaqulu kana Rasulullah SAW rajulan marbu'an. Kata seorang sahabat Barra bin Azib radhiyallahu anhu, Rasulullah ni merupakan seorang yang tinggi sederhana. Maknanya tinggi comel, bukan tinggi renjong, tinggi lonjong, bukan. Tapi dalam hadis yang lain, Rasulullah ni bila duduk tepi orang yang suhu paling tinggi kampung dia, maka orang tu tetap rendah daripada Rasulullah. Rasulullah lebih tinggi daripada mereka. Maknanya Rasulullah ni paling tinggi, tapi tinggi comel, bukan tinggi renjong, lonjong, uduh, do. Itu Rasulullah. Rajulan marbu'an, tinggi comel, ba'idan ma bainal mankabain. Dan Rasulullah ni dua bahu dia ni jauh. Ba'idan, apa maksud jauh? Maknanya dada lebar, dada bidang bahasa kampung kita. Apa maksud dada bidang? Maksudnya Rasulullah ni gagah, tubuh dia tak, nampak hebat, nampak gagah ni Rasulullah. Dada namanya kita kenal dua lah, dua jenis. Yang pertama dada bidang, dada lebar. Yang kedua dada burung. Dada burung ni dada spik, belakang lebih lebar daripada dada, dia kura gitu lah. Biasa orang dada burung ni, dada kecil ni, dada spik ni lelah, nyakit lelah. Dan memang tak gagah. Maknanya Nabi ni dah lah badan tinggi lampai comel, lepas tu warna kulit pun comel, rambut ikan mayang comel, dia orang gagah. Maka Nabi ni layak sangat sebagai ketua kita, pemimpin. Serba-serbi batang tubuh tu pun comel dah. Allahu akbar Nabi tuan-tuan. Dan kita akan boleh bersahabat dengan Nabi sekiranya kita hidup atas dunia ini jaga iman dan sentiasa menghidupkan sunnah Nabi SAW. InsyaAllah kita akan jadi orang-orang dalam lingkungan para sahabat yang duduk berjiran dengan Nabi di syurga akhirat, insyaAllah. Ini di antara sunnah Nabi sekarang ni. Semayang berjemaah, kuliah. Saya berkuliah, tuan-tuan pakat mari dengar, mari belajar. Hak duduk di rumah, duduk di rumah. Hak duduk di rumah, nak rayak sunnah mana maksudnya? Kalau tak ada sebab apa duduk di rumah, maka punah, bukan sunnah. Mari. Kita dengar, cik dengar. Ke orang mari sini duduk kampung mana? Bukan. Mari belah Kedah ke kampung ni? Haji. Kebalik kampung pula. Muslimin-muslimat rahmatullah. Dada Nabi ni bidang, gagah. Allahu akbar. Azimal jummah ila syam'atil uzunain. Rambut Nabi penuh kepala. Daripada cuping telinga kanan ke cuping telinga kiri penuh rambut. Maksudnya daripada muka ni, dahi ni sampai ke tekak ni penuh rambut. Apa maksud tuan-tuan? Nabi ni sihat yang pertama, yang kedua jangok, comel, handsome. Sebab apa tuan-tuan? Acu buka piyah kita umur 50 ke atas, dahi pun atas kepala. Masa muda dulu kan dahi comel, spek dahi. Ni pun atas kepala dahi. Nak ambil wuduk basuh muka tu confuse, kat mana dahi? Nak basuh sampai kat mana? Kalau ada depan ni pun tengah tak ada. Bila umur 60 botok tengah kita tuan-tuan, dah lah rambut putih ubang, dah hitam dah. Nabi daripada muda sampai ke 63 tahun rambut penuh kepala. Allahu akbar tuan-tuan. Ni Nabi comel, segok, handsome, gagah.
Nabi kita SAW yang menjadi ketua kita. Bukan ketua atas dunia, tapi di akhirat. Di akhirat Nabi akan cari berlaku umat dia untuk memberi syafaat yang layak di pada mahsyar, di mizan Allah, di mahkamah Allah. Dan Tuhan beri kelebihan kepada umat Nabi Muhammad, dibicara seluruh umat Nabi Muhammad, laki puan, tak ada tinggal walaupun seorang, semua dah diselesai segala hitungan, kira bicara di mizan. Lepas tu yang layak masuk syurga habis, yang layak masuk neraka na'udzubillah disumbat dalam neraka habis, selesai, tak ada seorang. Baru umat Nabi-Nabi lain dibicara di mahkamah Allah. Tu mulianya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ni Nabi kita, maka dia paling layak sangat menjadi ketua kita. Sebab dia ni orang comel, segok, gagah, tuan-tuan. Alaihi hullah hamra. Nabi ni memakai pakaian hullah. Hullah dikatakan seumpama kain sarung kita ni lah. Kain sarung dan juga ridak. Apa ridak? Hok tudung kain selendang ataupun kain serban tu, hok tudung atas bahu dah. Ridak warna merah. Maknanya Nabi ni kadang-kadang, walaupun banyak hadis mengatakan Nabi pakai baju warna putih, kebanyakan masa pakai warna putih, tapi Nabi juga selalu pakai baju warna merah. Ni merah. Merah darah. Ni merah dia panggil merah darah ikan, merah darah orang ke apa. Maknanya selain pada warna hijau, warna putih, warna hitam, Nabi juga pakai warna merah. Warna biru tak ada riwayat. Ke ada Nabi pakai warna biru? Boleh pakai warna biru, tapi tak ada riwayat Nabi pakai warna biru. Hok suka warna biru ni Korun. Habis dia pakai uniform, bodyguard dia pun warna biru belaka. Dia suka megah, comel warna biru. Kalau kereta special edition kereta, banyakkan warna biru. Warna untuk megah, warna biru. Maknanya kita kena ada juga baju warna merah, hijau, putih, hitam. Kena ada baju tu. Banyak kali lah pakai baju merah. Ada 2 lah baju merah, jadi busuk ni pakai baju ni. Baju ni pakai pun kerana tengok tu guru ayah cik Tok Wajadi, wahai pakai baju ni, color ni. Dia mau pakai tak ya? Bukan color Tok Sami kan. Tok Sami dia kuning merah gitu. Tak. Baik, muslimin Allah. Ni Nabi. Maka kita pakai baju warna merah pasal apa? Nabi pakai. Pakai baju warna hijau suku nikmat tu pasal apa? Nabi pakai. Pakai baju warna putih pasal apa? Nabi pakai. Pakai baju hitam pasal apa? Nabi pakai. Bila kita buat sesuatu, sentiasa kita gambarkan Nabi, mudah-mudahan Nabi ada semua dalam hati kita. Barulah wujud sayang rindu ke Nabi. Itu tujuan. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sikit lagi tubuh badan Nabi. Buku rujukan apa nama ni, Imam Tirmizi Syama'il Muhammadiyah, dan disyarah ataupun dihurai oleh Syekh Ahmad An-Fadil. Huraian bahasa Melayu dah tebal sikit, lebih kurang 700 muka surat, 686 muka surat. Kita rekah nak buat 40 minit. Baik. Mari-mari kat rumah tu, lama dah buka puasa. Hadis seterusnya, daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala, kata Sayyidina Ali, lam yakunin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bil tawil wala bil qasir
Nabi ni dok terlalu tinggi, walaupun dia paling tinggi daripada seluruh orang zaman dia tu, wala bil qasir, dan tidak rendah daripada orang. Nabi ni tidak terlalu tinggi ranjang uduh, tapi tinggi comel dan tak rendah pada orang. Ni Nabi. Sya'nul kaffaini wal qadamain, dan dua tapak tangan Nabi dan kaki Nabi kasar dan tebal. Ni Sayyidina Ali. Sayyidina Ali, tuan-tuan, kita kenal belaka. Sayyidina Ali ni panglima perang. Dia orang handalan perang, orang bekeng. Sayyidina Ali. Sistem perang zaman Rasulullah, zaman Nabi, bila bertembung antara dua pihak, tentera Islam dan tentera musuh, dia dok belaga sekaligus, ramai-ramai lalu dok. Tapi dia beradu kekuatan dulu seorang sama seorang. Panglima tentera Islam dengan panglima tentera musuh, tentera kafir, akan pergi maju ke depan, ke medan. Maka dia orang berlawan dulu, dua orang, seorang sama seorang. Tak kira benar siapa, barulah berlangsung peperangan ramai. Perang dulu. Hidup sebelum ni duduk 1,500 km perang tau. Sebab tembok peluru berpandu jarak jauh. Sedap perang ni duduk jauh dengan musuh. Dulu belagu mu hidung-hidung. Kalau dok rok, nyekerak tekuk orang. Mesti orang kaguh perang. Dan Nabi siapa umur 63 pun masih berperang. Kecuali 2-3 minggu terakhir saat kewafatan Nabi, barulah sakit dan siapa dok dia nak bangun. Sebelum tu Nabi sihat, masih berperang Nabi. Sebab tu ayah cik Tok Wajadi, kembali kepada Tok Wajadi, ulama semasa, ulama siasah pun dia, ulama syariat pun dia, Tok Wajadi. Bukan ulama syariat saja, bukan ngajar pondok semata-mata dok berkecimpung dok cara hak hewan negara dok. Ni Tok Wajadi dan seumpamanya lah. Begitu juga Nabi. Nabi dakwah cerita hak Islam, tapi Nabi juga berperang jaga negara Islam. Ulama gini kita kena pegang. Ulama pondok kita belajar saja, tapi sepatutnya idola kita ulama yang dua-dua ni dia cara, bukan cara tentang syariat saja. Ayah cik 2, 3, 4 tahun lepas dah doktor nasihat supaya bersara sebenarnya daripada politik. Sebab apa? Sebab jantung ayah cik ni dah urut dah, nak beri tenaga untuk kerja-kerja dia, mari-mari dia. Jantung dah urut, dah nak support tenaga. Tapi ayah cik jawab mana? Dia kata kerja agama ni tak ada peceng. Sebab atas dunia dia antara hadis, barang siapa yang bekerja keras atas dunia hari ni, dia akan dapat kerehatan di akhirat. Maksudnya kerja keras apa? Kerja untuk Islam. Tak ada rehat. Rehat-rehat mati. Mati sebenarnya kerehatan yang sebenar bagi orang beriman. Sebab tu ayah cik sampai sekarang begitu tengok kadang-kadang jannah pekan dinding sekarang ni dah urut. Tapi masih lagi bergiat untuk urusan negara. Musuh kata lapar ke harta, pegang lagi duta yang bertaraf menteri, kerja ke harta, pada orang jalan musuh kata. Sedangkan tuan-tuan boleh tengok rumah ayah cik lagu mana rumah ayah cik kalau kejar harta. Rumah kayu, menteri rumah kayu daripada dulu sampai sekarang, berapa lama, berapa puluh tahun jadi ahli parlimen, jadi MB, dan sekarang jadi menteri pula. Rumah setara tu kalau kejar harta rumah, kita tengok kejar besar rumah dah, tu baru kejar harta. Muslimin Allah, maka kerja agama tak ada cuti, tak ada rehat. Kalau hamba tak mari tu bukan cuti, bilau je, dah nak balik. Dan ni kucah ni, tak ada lagi. Tidak tak ada orang ni bahasa. Fish activity tinggi hari ni. Muslimin Allah. Baik. Sayyidina Ali bila perang di antara panglima Islam hok pergi ke depan Sayyidina Ali Maka Sayyidina Ali ni cerita dia hak perang, bukan cerita hak pertanian contoh. Sebab tu dia cerita Nabi ni tapak tangan dengan tapak kaki Nabi ni pejar kerah, menggerutu
kasar. Itu maksud Sayyidina Ali. Kata ulama, sedangkan hadis-hadis yang lain kata tapak tangan Rasulullah lembut. Bila kita salam tu rasa lembut. Dan tapak tangan Rasulullah ni dia daging penuh. Daripada ujung jari sampai ke pergelangan tangan ni penuh daging. Dia tak ada apa nama ni, lekuk-lekuk seperti kita. Sini tinggi, sini rendah, ada. Dia terik belakang, tegang belakang. Sama juga tapak kaki. Tapak kaki tu tumit timbul, lepas tu dekat ujung dekat dengan pakar jari pula timbul. Oh. Tengah tu tergelang. Tapak kaki Rasulullah dia daging penuh. Daripada tumit sampai ke ujung jari. Penuh. Dan dia lembut. Tapi Sayyidina Ali kabur kerah. Apa maksud tuan-tuan? Maknanya Nabi bila dia berperang sungguh. Dia turut berperang sama macam askar. Walaupun dia ketua perang. Panglima, itu panggil panglima tentera. Nabi ataupun ketua terus Angkatan Tentera Malaysia. Contoh, tu Nabi. Walaupun dia Perdana Menteri, tapi dia juga ketua terus Angkatan Tentera Negara Madinah. Kalau sekarang ketua tentera tu duduk jabat, dak perang. Tukang bagi arahan je. Tapi Nabi berperang sama. Sebab tu tangan dia kerah kejar ataupun kasar. Kerja sungguh. Ni Nabi. Allahu Akbar. Sabar dia ketua kita tuan-tuan. Dia bukan bagi arahan saja, tapi dia bekerja lebih keras daripada kita. Maknanya kalau dia suruh perang, dia berperang lebih hebat daripada kita. Itu Nabi. Allahu Akbar tuan-tuan. Dan ni Nabi. Kita hari ni ketua duk jabat bawah bagi arahan je. Ketua hanya chair meeting je, terima laporan. Lepas tu buat keputusan. Kalau ada masalah, macam mana nak selesai masalah. Tu pun atas nasihat timbalan-timbalan. Ketua mudah je lah ni bawah, sama juga menteri. Tu semua sedia jawapan belaka di parlimen. Tengok bila menteri jawab, dia pegang kertas. Kertas tu pegawai-pegawai buat apa? Mudah je kerja. Nabi semua dia buat. Allahu Akbar. Itu sebab tu Sayyidina Ali kata tapak tangan Nabi, tapak kaki Nabi kerah, kasar. Sama juga seumpama peperangan Khandaq. Sebelum perang terpaksa gali parit. Dan bukan Nabi beri arahan supaya sahabat je gali parit. Nabi sendiri gali. Sehingga ada diceritakan nampak masa duk gali akak batu besar apa semua tu, yang orang lain duk rok, Nabi seorang boleh akak batu besar yang menghalang galian hok parit nak buat. Ada batu besar, orang lain dia akan nak kerja nak akak alih dah boleh. Nabi hok alih buang. Nak ayat Nabi ni gagah, paling gagah di kalangan sahabat Nabi. Cumanya dalam hadis yang lain, Nabi ni memanja dengan isteri-isteri, termasuk Siti Aisyah. Nabi ni jogging sama dengan bini. Bila jogging dengan bini, dengan Siti Aisyah, Nabi ni yang paling gagah kalau Gusti pun tak ada orang boleh mengalahkan Nabi zaman dia. Nabi sama menang. Dan batu dalam parit Khandaq tu pun Nabi akak, orang yang tak rok. Tapi bila jogging dengan bini, jarang-jarang Nabi buat menang. Bini sama menang. Oh, pandai Nabi. Kita nak menang, kita sama. Leceh kalau bini menang. Jeng lah kita. Nabi dah pandai dia ambil hati isteri. Okay? Ni Nabi SAW. Allahu Akbar. Dakhmul Ra's wa Dakhmul Karadis. Ni baru cerita fizikal Nabi. Dan rambut baginda sallallahu alaihi wasallam tebal, dan juga kepala baginda besar. Apa maksud besar? Maksudnya otak besar. Apa maksud otak besar? Cerdik. Kepala napuk, orang panggil padak. Dada bidang, kepala padak besar lebar molek, mantekok besar. Tuan-tuan tengok siapa wrestler sekarang, kalau zaman saya tu siapa? Hulk Hogan. Dia ni nama apa? Bang. Tak wrestler, nama dia wrestler ni bang. Ali Gusti, terkenal nama dia.
Semua tekuk dia besar. Kadang-kadang tekuk besar pada kepala kita tengok. Di belakang ni goh macam ke lembu sadu. Orang gagah tekuk besar sama besar dengan kepala. Ni orang gagah. Nabi gagah. Kalau tekuk kecil kepala besar tu, kalau buat gagah pun ia berlakon. Sebenarnya tak kot. Tu fizikal manusia. Dah. Nampak ke Isyak? 83 minit Isyak. Jeng. Sudah lewat sikit boleh lewat sikit. 3 orang hak aku. Orang lain senyap berlaku. Tak percaya aku. Ni Nabi. Allahu Akbar. Comel belaka Nabi, tuan-tuan. Dakhmul ras wa dakhmul karadis. Apa nama ni, rambut tebal molek. Lepas tu kepala pun besar molek, nawayak cerdik, otak besar. Tawilul masrubah. Dan Nabi ni selain daripada kepala baginda besar, nawayak cerdik, otak besar, sendi-sendi tulang Nabi ni besar-besar. Tulang lengan, tulang sendi-sendi ni besar. Apa maksud? Gagah. Nabi ni gagah. Sebab tu Nabi ni tambah lagi semua perkara yang dia buat, dia mesti buat dengan bersungguh, dengan itqan, abiran. Itu Nabi. Dan siapalah Nabi ni? Pemimpin kita, ketua kita. Iza masya, Nabi ni walaupun gagah gitu, bila dia jalan, takaffa'a takaffu'an ka'annama yanhatu min sabab. Bila dia jalan Nabi ni, apa nama ni, seolah-olah dia sedang menurun bukit curam. Maknanya kepala ke depan. Jalan yang pertama laju, orang tak jalan laju, cucu gitu. So umpama tu wajah dia kau baru masa dia muda tu kan laju dia jalan. Ni baru slow. Dan di antaranya hamba sekolah Tok Jiring dulu, dan lagi masa tu peralihan daripada Kerajaan Negeri ke Kerajaan Pusat. Dan lagi tengok Tok Guru Haji Abbas pagi-pagi ke petang-petang dia ambak kambing biri dia tepi pagar sekolah. Tok Guru Haji Abbas pun sampai ketua jalan seperti arah laju pada ke depan. Kata ulama tafsir kepada hadis ni, Nabi walaupun gagah tapi jalan sentiasa merendah diri kepada para sahabat. Kita kalau gagah gitu, dah tinggi pada orang, tubuh lebar, dada lebar gitu, jalan nenggok bau, gagah kan. Nabi dah jalan masih tunduk hormat ataupun rendah diri. Tawaduknya Nabi dengan sahabat. Sehingga kan hadis-hadis yang lain, bila sahabat jumpa dengan Nabi, bertemu dengan Nabi, tidak ada pernah sahabat sempat beri salam ke Nabi, malaikat Nabi semua beri salam kepada para sahabat. Allahu Akbar. Ni Nabi, tuan-tuan. Orang hebat, orang comel, orang gagah, orang suhu, tapi sentiasa merendah diri sesama sahabat Nabi. Dan di antaranya Nabi bila dia cakap, dia akan eye contact belaka. Mana dia orang duduk depan dia tu 40 orang ke 50 orang ke 3 orang ke, semua rasa dia sedang bercakap dengan Nabi. Mana tak tupu seorang sini tak. Maknanya bila Nabi cakap mesra, manja ataupun gora senda dengan sahabat-sahabat, semua terasa Nabi ni paling baik dengan dia daripada orang lain. Sebab Nabi beri perhatian belaka. Ni Nabi pandai, selain pada hebat batang tubuh, comel, lawa, tinggi, gagah, Nabi juga cerdik. Dia pandai ambil hati belaka. Saya Nabi, tuan-tuan. Allahu Akbar. Dan kita kalau dok we projek kita dak pelayan mana YB. Kalau orang biasa tu payah sikit anak jumpa Q. Bukan YBCD dah. Nuhak Selangor. Allahu Akbar, tuan-tuan. Ni Nabi. Lam ara qablahu wala ba'dah mislah. Ni kata Sayyidina Ali. Aku dok aja tengok manusia sebelum Nabi dan selepas Nabi tak ada hak serupa Nabi. Batang tubuh, akhlak, rendah diri, semua Nabi lebih belaka. Ni Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, yang kita akui sebagai, iktiraf sebagai
ketua pemimpin kita, layak belaka Nabi. Maknanya kalau ada orang lain lagi hok pilih selain pada Nabi, orang tu jahil satu, sombong dua, gom. Itu masuklah berapa Abu Lahab, Abu Jahal. Dia kenal Nabi daripada bayi lagi. Siapa sebelum jadi rasul, dia orang juga gelar Al-Amin, orang yang boleh beri kepercayaan, tak pernah pelawak. Tapi bila jadi rasul, ajak kepada Islam, kata Nabi kadam. Nabi ni majnun, Nabi ni pelawak, habis Nabi gila kuasa. Sedangkan dia tahu dah Nabi ni betul benar sungguh daripada kecil. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ajaran Nabi bertentangan dengan hawa nafsu dia. Ustaz panggil orang mari sejik je, orang marah bawa. Apa macam aku? Kubur aku. Kena marah bawa. Ajak mari sini je. Allahu Akbar. Dah. Muslimat rahmatullah. Tu Nabi. Nampak tak berseri mana? Ke tak sedap cerita Nabi? Ke tak pandai cerita kan? Tak mangat mana apa? Dah. Tak tahu hamba tak pandai nak olah ke mana cerita Nabi. Sikit lagi masuk dah. Kedok lagi. Sikit lagi dah. Allahu Akbar, nak cerita hamba pula. Tu batang tubuh tu tengok Nabi ni layak dah sebagai rasul. Sebab dia paling comel, paling gagah, paling layak jadi ketua daripada orang. Mana Nabi yang paling sabah jadi rasul, jadi Nabi. Yang keduanya tu batang tubuh, Nabi juga ada cop daripada Allah Ta'ala atas belakang dia, yang kita panggil khatam ataupun cop daripada Allah atas belakang dia, sebagaimana diriwayat oleh Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu, seorang sahabat. Sa'id bin Yazid yaqulu, kata Sa'id, zahabat bi khalati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, mak saudara aku bawa aku pergi jumpa Nabi. Maksudnya Sa'id bin Yazid masih pergi jumpa Rasulullah ketika ni, masa ni Sa'id masih kanak-kanak. Mak saudara dia dewasa, bawa pergi jumpa Nabi. Sa'id masih kanak-kanak. Nabi ni pemimpin ni, selain pada dakwah daripada pagi sampai ke petang, wayak kepada mana-mana orang yang tak pernah jumpa lagi tentang Islam, Nabi juga mentadbir negara Madinah. Selain pada itu, Nabi juga menerima kunjungan, lawatan, ziarah diplomat negara asing, khususnya selepas perjanjian Hudaibiyah. Mana ramai dah, banyak dah negara-negara luar telah berminat untuk hubungan diplomatik dengan kerajaan Islam Madinah. Maka mestilah ada kunjung-mengunjung. Mana Nabi ni sibuk, bukan duduk menengung gitu dah. Sibuk, penuh dengan program, dengan jadual. Tapi kanak-kanak nak pergi jumpa pun Nabi layak. Allahu Akbar. Nabi nak jumpa YB pun bayar bawa. Tak ada masa. Ni MP, ni Nabi kata Sa'id, aku pergi jumpa mak saudara aku bawa. Faqalat, maka kata mak saudara Sa'id, kata wayak ke Nabi, ya Rasulullah, inna bana ukhti wujad, inna bana ukhti wajad. Ni anak kakak aku ni sakit, mengadu ke Nabi. Maksudnya nak suruh Nabi doa ataupun berubat. Fama saharat si, kata Sa'id bin Yazid, maka Nabi pun setelah dengar mak saudara aku kata aku ni sakit, Nabi pun terus gosok pada aku. Nabi selain pada mesra dengan sahabat-sahabat, dengan kanak-kanak pun Nabi mesra, baik, manja tuan-tuan. Terus belai pada anak-anak, pada Sa'id, gosok pada Sa'id. Wa da'ali bil barakah, dan Nabi doa kepada Sa'id supaya mendapat keberkatan daripada Allah. Allahu Akbar. Ni Sa'id ni di antara sahabat yang sangat beruntung, yang dapat doa live secara langsung, direct daripada Nabi. Dan kita pun mudah-mudahan sesiapa yang ikut sunnah Nabi dan buat kerja yang Nabi doa tu, mudah-mudahan termasuk dalam doa Nabi. Ni kita, walaupun tidak secara live, tapi kita mudah-mudahan termasuk juga. Lepas pada selesai doa ke Sa'id supaya sembuh dan dapat berkat ini, wa tawaddaa, dan Nabi pun berwuduk. Tuan-tuan kena faham, wuduk Nabi ni
Dia bukan dia ambil pahit seperti kita tak ada pahit di zaman tu. Dia biasanya wuduk Nabi ni kalau di rumah disediakan oleh isteri Nabi. Kalau di luar disediakan bekas air, inap dia panggil. Kalau kita panggil apa kolej ataupun jak air. Ada sejak air tu, dan Nabi mandi ada besar segatang je air. Wuduk lebih kurang air mineral hak kecil lah. Berapa liter? 0.5 ke apa? Hak ni 600 0.6 liter. Hak kecil tau. Tu hak tu pun boleh 2 orang ambil semayang. Kalau hak ni 3-4 orang, 4 orang, 5 orang boleh ambil semayang kalau ikut wuduk Nabi. Teratas dulu tak puasa tak dulu puasa. Kau tak cukup sebotol ni. Baik, kembali ke Nabi. Kata saya Nabi watawad doa, Nabi berwuduk untuk semayang. Maknanya bekas air disediakan oleh sama adik isteri ataupun sahabat. Maka Nabi pun dicelup tangan, dua-dua tangan dia dalam bekas air tadi. Nabi basuh tangan. Tangan ni maknanya bukan tangan najis, tapi tangan cemar supaya peluh semua gitu je lah. Basuh selesai. Untuk seterusnya Nabi juga celup dalam air yang sama, dalam bekas yang sama tadi. Bukan ambil air baru tau. Tapi dalam kitab fiqh, ulama tafsir, sebelum kita celup, selepas kita basuh tadi, kita niat sebagai tangan kita ni gayung ataupun penyedot air. Barulah air yang kita celup tadi tidak mustakmal dengan apa yang kita guna. Lihat, Nabi pun selepas basuh tangan tadi, ambil cedok balik air dalam tangan, berkomor dah, masuk air ke hidung, lepas tu cedok pula untuk basuh muka. Lepas tu seterusnya sampai ke kaki. Mana air sebekas tadi tu tidak tambah, tidak ganti, masih ada baki. Itu nak khabar. Air dalam bekas hak Nabi ambil semayang tadi tu masih ada baki. Fasharibtu min wudu'ih, maka baki air hak Nabi ambil semayang tadi aku minum. Apa maksud tuan-tuan? Tabarruk, ambil berkat. Begitu juga tuan-tuan, kita kalau ulama-ulama besar mari, biasa kita jamu lah. Ayah cik jamu, Ustaz sedap, Ustaz Wazir tak jamu, Tok besar. Bila jamu ni tuan-tuan, muslimah, bekas dia tu jangan basuh lalu. Gelas air ni kalau ada baki, berebut minum. Tabarruk, ambil berkat. Tok besar, Tok sungguh. Jangan Tok guru tepek. Ustaz Wazir tepek je, tak ada ni tak boleh nak ceramah. Kita tukang baca hak Tok guru tulis. Bekas air minum. Kalau ada air sakit baki air, tak ada pun air lain, ambil bekas mulut dia, ambil bekas. Pinggang makan, kalau kita nasi lah, pinggang makan, kedap gamuk makan hak Tok guru. Makan ambil bekas, hak sisa-sisa dia makan. Jangan basuh lalu, rugi. Berdasarkan hadis ni. Allahu Akbar. Ayah ping ni pekat minum air kaki. Air hok besen, ayah ping buat basuh kaki, minum bawa-bawa je bawa. Hebat ayah ping. Maka kita ambil berkat. Ni tabarruk dia panggil. Beruntunglah Sa'id bin Yazid radhiyallahu anhu. Minum bekas air tangan Rasulullah. Allahu Akbar. Tu barakah sahabat tuan-tuan. Dan kita nak cari Nabi tak jumpa dah, nak ambil tabarruk barakah. Jumpa dengan pewaris Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ni pewaris Nabi-Nabi. Kita ambil berkat dengan ulama-ulama. Sebab tu macam Tok Guru Jadi dan seumpamanya bila mari berebut, tak lipa dia tu pegang. Bila dia turun lagi berebut hulu. Ni Tok Guru tak balik lagi mempah rumah. Ya adat dengan Tok Guru, selagi Tok Guru tak turun masjid surah, mu jangan turun lagi. Tunggu dia lepas habis hilang dah nak tak apa baru membalik. Begitu juga sahabat dengan sahabat dengan Nabi. Selagi Nabi ada dalam masjid, mereka akan duduk dalam masjid. Tak balik. Nabi masuk rumah, tak apa bayar Nabi. Cahaya Nabi, nur Nabi tak apa. Baru sahabat balik. Ni kalau Ustaz Wazir ya lepas mayang tu bokak bunyi kereta motor start. Dah baca doa lagi. Sibuk pokok ni.
Tapi Tok Guru Besar mari begitu juga. Jangan tunggu dia balik dulu baru dia balik. Allahu Akbar. Ni adab. Sikit lagi, tak habis lagi. Said ni untung. Di antaranya, minum air bekas wuduk Nabi. Wa qumtu khalfa zuhri. Dan masa Nabi ambil semayang tadi, Said kata dia budak-budak kanak-kanak aku berdiri betul-betul belakang Nabi. Maknanya seolah-olah bila Said tu belakang Nabi tu siapa? Rapatnya Said duduk dengan Nabi. Nabi ni kanak-kanak apa maksud tuan-tuan? Nabi ni menghormati dewasa dan kanak-kanak. Kalau kita PA awak lagi dah YB nak ambil semayang. Duduk gelebak apa? Duduk belakang Nabi dah. Duduk situ Said. Fa nazaltu, ni syahid dia. Maka Said kata, aku tengok, aku nampak dengan mata aku ilal khatim, kepada cok baina katifai, di antara dua bahu Nabi ni, atas belakang. Kita panggil apa? Belikat. Antara bahu belakang ni, betul-betul tengah tulang belakang ni, ada cok khatam belakang Nabi. Fa idza huwa mislu zirril hajalah. Kata Said, cok yang tulis Muhammadur Rasulullah belakang, atas belakang, yang kita panggil apa? Bukti daripada Allah Ta'ala bahawa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib tu Nabi. Apa dia? Tuhan tulis di situ Muhammadur Rasulullah. Cok tu ataupun khatam tu seketul macam ke telur burung, kata Said. Timbul, maksudnya daging merah tu timbul atas belakang Nabi ni, tulisan pun timbul Muhammadur Rasulullah. Kalau zaman sekarang boleh kita kata tattoo buat ditulis belakang. Zaman Nabi mana ada teknologi tattoo bang? Tak ada. Tatu buat tulis di kulit, tak ada. Ni cok daripada Allah Ta'ala. Itu maksud Nabi ni zahir dan batin ada tanda bahawa dia Rasulullah. Maka barang siapa yang menolak Nabi ni sebagai Rasulullah, Nabi Allah, orang tu jahil pertama, yang kedua gong, sombong, tak boleh terima kebenaran. Dan Nabi paling layak untuk kita jadikan idola kita, ketua kita, pedoman kita, panduan kita. Sebab Nabi ni cukup lekat fizikal dan mental, layak belaka dia sebagai ketua kita. Itu Nabi. Allahu Akbar tuan-tuan. Banyak lagi. Kalau kita kenal semua Nabi, nescaya kita akan rindu juga kepada Nabi sebagaimana para sahabat. Yang Sayyidina Bilal tak boleh nak duduk di Madinah selepas kewafatan Nabi, terpaksa hijrah duduk di Syam, di Dimashq, Damsyik, Syria. Sebab bila duduk di Mekah, di Madinah, kampung Nabi, bila azan dia masih teringat. Bila Nabi masuk je, lakuh je kaki, tak masuk penuh lagi dalam masjid, nescaya Masjid Nabawi itu penuh cahaya wajah Nabi, nur Nabi. Dok bayang di suara, bau penuh harum semerbak satu masjid bila Nabi melangkah masuk ke masjid. Maka bila Nabi wafat, dia masih tercium-cium di hidung mereka wanginya Nabi, batang tubuh Nabi itu wangi. Maka tak boleh, sehingga tak mampu nak sambung azan selepas wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah tu, tak boleh nak sambung Sayyidina Bilal. Sebab rindu dendam ke Nabi, terpaksa hijrah ke Syria, baru kurang sikit ingat ke Nabi. Tidak duduk nangis semua para sahabat ingat ke Nabi. Kerana apa? Kerana mereka sangat kenal zahir dan batin Nabi. Dan mudah-mudahan kita pun kena kenal semua Nabi, supaya kita sayang Nabi. Bila sayang Nabi, apa tujuan dia? Supaya kita boleh buat kerja Islam sungguh-sungguh sampai akhir hayat kita sebagai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan cita-cita kita apa dia? Kita nak jadi sahabat Nabi, jiran Nabi di akhirat insya-Allah. Sekadar tu mana ni? Panjang ni. Juli yang maruh nampak. Aku lupa lihat hadza, astaghfirullahalazim li wa lakum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi